Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 46. Macam biasa sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Minggu lepas kita belajar dua ayat lah, 44 dan 45. Apa dah pengajarannya yang boleh kita kutip dan kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita seterusnya. Okey. Ayat 44 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka lupa ma zukiru bihi, apa yang telah diperingatkan kepada mereka, iaitu kaum dahulu mereka kufur kepada Allah, lalu Allah turunkan musibah kepada mereka ataupun azab. Dalam ayat 42, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada umat-umat terdahulu sebelum engkau, iaitu sebelum Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Bila mereka tak beriman, sunnatullah, ketetapan Allah ialah wa akhaznahum, kami timpa pada mereka bil ba'sa. Ba'sa ni apa dia? Sesuatu bentuk azab. Wadh-dharra, azab juga tapi yang memudaratkan. Ba'sa ni contohlah takut, lapar, tapi dia tak memudaratkan. Kalau dharra yang musibah dan memudaratkan, seperti sakit. Jadi dua bentuk azab. Dia hanya macam gangguan emosi, perasaan. Yang kedua, memudaratkan badan kita. Jadi bila diutuskan Rasul, disampaikan mesej dakwah, tapi mereka tak beriman, ketetapan Allah, Allah utuskan, Allah turunkan azab. Apa tujuan? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka yatadarra'un, kembali kepada Allah. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah bukan nak menyeksa manusia, tapi nak manusia kembali kepadanya. Cuma kadang-kadang cara Allah nak kembalikan manusia dengan musibah. Okey. Lepas tu mereka tetap tak beriman juga. Bahkan qasad qulubuhum, hati mereka keras. Barulah Allah sebut ayat 44. Falamma nasu ma zukiru, maka tatkala mereka lupa apa yang diperingat kepada mereka, iaitu daripada musibah, bala dan sebagainya, maka Allah kata fatahna, kami buka pada mereka setiap pintu-pintu kebaikan. Ini bukan supaya mereka kembali kepada Allah dah. Step yang kedua, supaya mereka semakin jauh. Dia panggil apa? Istidraj. Sehinggalah mereka gembira, seronok dengan nikmat itu, maka ketika itu Allah matikan mereka dengan mengejut. Okey, pengajaran ayat 44. Pengajaran ayat 44.
bentuk azab Allah ada dua. Bentuk azab Allah ada dua. Satu dalam bentuk musibah, yang kedua dalam bentuk nikmat. Yang kedua, pengajaran kedua, Allah memberi nikmat kepada hamba-Nya bukan kerana kemuliaan manusia, tetapi sebagai ujian ataupun sebagai istidraj. Pengajaran yang ketiga, wajib berhati-hati apabila seseorang itu diberi nikmat yang berbagai-bagai dalam keadaan dia melakukan maksiat. Dalam keadaan dia melakukan maksiat. Kerana itu adalah istidraj. Okey, ayat yang 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqut adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka setelah Allah turunkan binasa, musibah kepada sesuatu kaum, Allah hancurkan semua sekali. Sebab apa? Sebab mereka zalim. Dan bila Allah turun musibah kepada orang yang zalim, itu adalah satu nikmat kepada orang beriman. Maka Allah kata walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta dan pengurus sekalian alam. Okey, pengajaran ayat 45. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya, melainkan hamba-Nya sendiri yang menzalimi diri sendiri. Pengajaran yang kedua, kezaliman adalah sebab utama manusia ditimpa musibah dan kecelakaan. Pengajaran yang ketiga, binasanya kaum yang zalim adalah satu nikmat kepada orang yang beriman. Kerana mereka tidak akan lagi dizalimi oleh musuh Allah. Okey. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berkata qul. Qul apa makna? Apa makna qul? Katakanlah fi'il apa ni qul? Fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan apa?
Perintah. Perintah menunjukkan wajib. Okey. Perintah daripada siapa kepada siapa? Daripada Allah kepada. Tapi kalau qul untuk seorang je. Kalau ramai qulu. Jadi kalau perintah untuk seorang, untuk siapa? Rasulullah SAW. Jadi bila Allah kata qul kepada Nabi, Nabi wajib tak sampaikan? Wajib. Kalau Nabi tak sampaikan, berdosa. Nabi mengkhianati amanah. Okey. Adakah ayat yang ada qul sahaja Nabi wajib sampaikan? Yang tak ada qul pun Nabi wajib sampaikan. Jadi apa beza yang ada qul dengan yang tak ada qul? Dua-dua wajib sampaikan. Jadi apa beza? Apa dia? Qul tu lagi tegas. Yang tak ada qul kurang tegas. Mana kalau ayat yang tak ada qul wajib Nabi sampaikan. Tapi kalau ada qul lagi wajib. Betul? Jadi ada berapa qul dalam Quran? 3 qul ke 30 qul? Sebenarnya banyak qul lah. Apa bukti Nabi sampaikan ayat yang ada qul kepada semua umat manusia? Apa bukti? Tak, bukti sampai pada kita sekarang. Betul? Kalau Nabi tak sampaikan, tak ada kat sini. Kita tak akan tak ada buat yang ni. Betul? Itu amanah Nabi. Okey, qul, katakanlah. Ara'aitum. Apa makna ara'aitum? Kalau terjemah harfiah, tu adakah? Ra'a, kamu. Tum, ra'a melihat. Tum, kamu. Adakah kamu melihat? Tapi maksud dia ialah kamu lihat, kamu perhati, kemudian kamu beritahu padaku. Selepas ayat ni ara'aitum ada sepatut akhbiruni. Akhbiruni. Beritahulah kepada aku. Adakah kamu perhati wahai Muhammad? Adakah kamu berfikir? Setelah kamu perhati dan kamu berfikir, akhbiruni, beritahu aku. Apa dia? Berfikir tentang apa ni? In apa makna? Apa makna in? Jikalau, sekiranya. Tak, kalau sesungguhnya ada sabdu inna. In sekiranya. Akhazallah, Allah mengambil sam'akum. Nak betul macam mana ni? Oh, kat tengah. Okey. Boleh dengar? Cuba tanya. Okey, sam'akum. Apa benda sam'akum? Pendengaran. Pendengaran kamu. Wa absarakum, dan penglihatan kamu. Wa khatama, dan dia khatam. Apa mana khatam? Khatam ni makna dia dalam bahasa Arab, khatama sama dengan makna taba'a. Taba'a. Taba'allahu ala qulubihim. Taba'a ni makna tutup. Ataupun lebih tepat, bila Allah sebut khatam, yang kat dalam tak boleh nak keluar, yang di luar tak boleh nak masuk. Itu makna khatam. Jadi Allah kata apa? Allah khatam ala qulubikum, ke atas qulubikum,
hati-hati kamu. Kemudian kita terjemah dulu. Man. Man apa? Man siapa? Ilahun. Tuhan ghairullah. Selain Allah. Ya'tikum. Boleh? Okey. Setakat ni faham tak? Apa dia faham? Boleh cerita, ha? Apa yang sekarang kita faham maksud yang tersurat kan? Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu pada siapa? Orang musyrikin. Orang musyrikin percaya tak Allah adalah sebagai Rabb? Rabb ni mana? Pencipta, pemilik, mematikan, menghidup, menurunkan hujan. Orang musyrikin percaya tak? Percaya. Termasuklah. Jadi kalau mereka percaya Allah berkuasa di atas segala-galanya, cuma mereka tak sembah Allah sahaja, maka dengan kepercayaan mereka bahawa Tuhan adalah Rabb, tanya soalan ni. Apa soalannya? Sekiranya Allah mengambil pendengar mereka, Allah jadikan mereka tuli, dan mengambil penglihatan mereka, Allah menjadikan mereka buta, dan Allah tutup pintu hati mereka, tanya mereka, siapa yang boleh membawa ganti telinga, mata dan hati yang Allah dah tarik itu? Siapa yang boleh bawa ganti? Faham soalan? Okey, agak-agak mereka akan jawab apa? Mereka akan jawab apa? Mereka sembah apa setiap hari? Berhala. Mereka akan jawab tak? Berhala kami lah akan ganti. Tak. Mereka akan jawab apa? Agak-agak lah. Ha? Mereka akan jawab Allah lah. Sebab tu dalam ayat lain Allah kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa mencipta langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Mulut mereka jawab Allah, tapi mereka sembah. Boleh faham? Jadi bila diajukan soalan ni kepada mereka, kalau mata kamu dibutakan, telinga dipekatkan, siapa yang boleh ganti itu semua tu? Adakah berhala kamu? Dia akan jawab Allah sahaja. Okey, apa mesej daripada soalan ni sebenarnya? Itu baru tafsir, sekarang tadabbur. Apa mesej daripada soalan? Menyedih. Okey, menyedih apa dia tu? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk? Macam mana tu? Saya bagi contoh. Kalau anak kita degil tak dengar cakap kan, tapi bila ada masalah dia cari kita. Nak duit dia cari kita kan. Kita pun tanya soalan. Okey, kalau mak jangan tak bagi duit, mak tak bagi makan, siapa yang boleh bagi makan pada kamu? Kita nak jawapan ke kita nak dia berfikir? Berfikir apa dia? Kalau kamu ada masalah cari mak, nak duit cari mak, maka logiknya apa? Tak pada mak. Kalau kamu ada masalah cari mak, nak duit cari mak, tiba-tiba tak dengar cakap mak, makna kamu ada masalah mental. Betul tak? Nak kebaikan cari orang ni, tapi bila orang tu suruh buat apa-apa, kamu ada masalah mental. Sebab tabiat manusia, tabiat semula jadi manusia, bila orang buat baik pada dia, biasanya dia akan buat apa kepada orang yang buat baik pada dia? Betul? Kalau ada kita buat baik pada orang, tiba-tiba dia maki, kita kata apa pada orang ni? Ha? Dia tak kan norma barulah. Kan? Sebab biasa orang buat baik, kita akan paling kurang ucap terima kasih. Betul? Jadi sebenarnya Allah nak, sebab itulah ayat selepas tu pada Allah kata unzur, perhatilah. Perhatilah.
Makna Allah kata kepada Muhammad, perhatilah. Bagaimana mereka menjawab? Mereka tetap akan menjawab Allah. Tapi perbuatan mereka, jadi orang macam ni, nak kata apa? Ha? Dah otak dia tak waras. Bila otak tak waras, kita tak boleh berhujah. Kan setengah-setengah ada ustaz-ustaz kan, dia cerita benda yang pelik. Lagi kita hujah, lagi menunjukkan kebodohan dia. Betul? Jadi bila kita berhujah dengan orang yang bodoh, kita pun bodoh. 2 kali 5, 5 kali 10. Okey. Jadi Allah kata pada Nabi, perhatilah jawapan mereka. Mereka dalam hati mengakui Allah tu memang hebat. Allah yang bagi pendengaran mereka, Allah yang bagi telinga mereka. Tapi sebab otak mereka tak waras, mereka sembah apa ni? Berhala tu, berhala buat mereka ke mereka yang buat berhala? Yang logiknya, bila mereka buat berhala, siapa yang sepatut sembah siapa? Pun tak patut juga. Cuma ilmu akal macam tu kan. Berhala, aku dah cipta kamu, aku ada jasa pada kamu, kamu sembah aku. Bukan aku sembah kamu. Lagi menunjukkan kebodohan. Betul. Jadi sebab tu Al-Quran ni banyak mengajak manusia supaya berfikir. Yang bodoh, bukan bodoh lah, tak cerdik. Yang tak sembah Allah semua tak cerdik. Ataupun dalam bracket, bodoh. Betul? Bila dia suruh anak dia tak dengar cakap, dia melahirkan anak dia membesarkan anak dia bagi segala kemudahan. Bila anak dia tak dengar cakap, dia terasa hati tak? Dia rasa tak patut anak dia tak dengar cakap, betul? Tapi Allah yang cipta dia bukan mencipta anak. Dia sebab melahirkan anak. Itu pun dia tak setuju kalau anak dia tak dengar cakap dia. Ini dia tak dengar cakap siapa? Jadi kalau dia berfikir, dia akan jadi orang beriman. Jadi Allah kata, unzur, perhatilah. Kaifa? Bagaimana? Nusarrifu, kami. Apa dia nusarrifu? Dia terjemah apa tu? Menjelaskan lagi? Apa dia? Mengulang-ulang. Menjelaskan, mengulang ataupun mempelbagaikan. Kami mempelbagaikan. Ayat. Ayat-ayat. Apa maksud kami mempelbagaikan ayat-ayat? Ayat apa ni? Ayat dalam bahasa Arab makna dia alamat, tanda. Ayatun makna dia alamat ataupun tanda. Alamat ni bahasa Arab, tapi telah dimelayukan. Jadi ayat tu tanda. Kenapa ayat Quran dipanggil ayat? Kenapa ayat Quran dinamakan ayat? Ya? Tak balik pada makna asal dia. Ayat makna tanda. Iaitu setiap ayat Quran, kalau kita baca, kalau kita tadabbur, kita... Berapa kali pemberasaan? Ayat Quran, kalau kita tadabbur, kita akan rasa betul-betul itu menunjukkan tanda kebesaran Allah. Ayat mana ni? Ayat mana? Semua ayat. Yasin, Qaf menunjukkan kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang berakal saja. Sebab tu Allah kata apa? Kalau Quran diturunkan ke atas gunung dan gunung tu berakal, apa jadi pada gunung? Kenapa mula-mula khasyian, khusyuk, iaitu kemudian kenapa gunung boleh pecah? Sebab dia faham satu ayat yang menunjukkan betapa hebatnya Tuhan, terkejut pecah.
Betul? Tapi ayat-ayat manusia, okey. Kalau kata-kata manusia boleh tak menjadikan dengan melalui kata manusia menunjukkan kehebatan manusia, ada tak? Ada contoh? Apa dia? Maknanya kalau manusia cakap kita rasa kehebatan dia. Boleh bagi contoh ayat? Ataupun kita dengar manusia bercakap terus pengsan. Ada? Tak ada, memang tak ada pun, tak ada. Sebab itulah jin yang kafir kali pertama dengar Al-Quran, apa kata dia? Apa kata jin? Oh, tak pernah dengar jin berkata-kata? Tak pernah? Tapi Allah rakamkan apa yang jin kata dalam surah jin. Pernah baca surah jin? Mana pernah lah tu, tapi tak perasan. Jin kata apa? Siapa yang hafiz Al-Quran? Kalau tak hafal 30 juzuk pun, hafal juzuk 30. Jin kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin yang kafir kali pertama dengar Al-Quran, bukan 30 juzuk, hanya beberapa ayat sahaja, terus dia berkata, inna sami'na, sesungguhnya kami dengar Quran yang ajaba. Apa dia ajaba? Menakjubkan. Sebab dia kata-kata Allah. Jin berapa kali dengar? Sekali. Kita berapa kali dah dengar Quran? Berapa kali? Banyak kali. Okey. Dalam banyak kali itu, berapa kali kita kata, ya Allah hebatnya kata-kata engkau? Kalau tak sebut dalam bahasa Arab pun, Quran dan ajabah, paling kurang dalam bahasa Melayu. Pernah tak? Pernah ke tak? Terkejut, betul? Mana kita tak faham lah. Kalau kita faham, dia boleh menjadi macam turun pada gunung. Gunung boleh meletup. Okey. Jadi Allah kata apa? Perhatilah, kami pelbagaikan tanda-tanda kebesaran kami. Apa dia? Ada tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat Quran. Ada tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah melalui peristiwa yang berlaku. Ada orang dengar Quran, dia tak terkesan. Tapi bila anak dia meninggal, dia terkesan, dia menangis, dia sedar, dia balik pada Quran. Jadi kematian anak juga adalah ayat Allah. Allah pelbagaikan. Kadang-kadang orang tengok tumbuh-tumbuhan, kehebatan Allah dalam cipta, dia boleh beriman. Betul? Jadi berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah cipta supaya kita berfikir dan supaya kita kenal Allah. Berapa banyak? Banyak kan? Tapi bila kita belajar agama, belajar akidah kan, kita belajar kat buku ke belajar daripada ciptaan Allah? Lepas tu rasa tak kebesaran Allah? Masuk waktu tu terus berhenti, terus pergi salat. Ada? Tak ada. Tapi belajar 6 tahun. Sekolah menengah 5 tahun, universiti 4 tahun, pengajian Islam. Betul? Sebab sebenarnya kita nak kenal Allah, nak rasa kebesaran Allah, sebenarnya tak perlu pergi sekolah pun. Sebenarnya tak perlu belajar 4-5 tahun pun. Sebab apa? Ayat Allah ada di mana-mana dan Allah pelbagaikan. Betul? Kalau kita dengar kisah jin yang beriman, jin tu dengar ayat Al-Quran sehingga dia beriman. Dia dengar di mana? Di sekolah ke di universiti? Di mana? Nabi tengah solat subuh, Nabi baca ayat Quran, dia datang, dia dengar. Nabi pun tak tahu jin tu datang. Nabi tak tahu. Kemudian baru Allah beritahu, semalam ada sekumpulan jin datang dengar. Spontan beriman terus. Tengok kesan ayat Quran. Lepas jin beriman, apa dia buat? Tak. Yalah beriman tu masih Islam lah.
Ha? Apa dia? Dia pergi berdakwah pada? Setelah dia dengar berapa ayat? 2-3 ayat je. Dan dia ambil masa lama tak antara dia dengar, dia beriman dan dia pergi berdakwah? Dia ambil masa lama tak? Kenapa tu? Apa yang memberi kekuatan pada jin yang asalnya kafir, tiba-tiba dengar beberapa ayat beriman, terus nak orang lain juga beriman? Apa yang mendorong dan memberi kekuatan pada jin tu? Ayat Al-Quran. Bila difahami. Betul? Kita banyak tak dengar ayat Quran? Dah banyak tak? Berapa surah dah habis tadabbur? Banyak. Tapi tak sampai lagi lah 114 surah. Okey, berapa orang, berapa kaum keluarga kita dah sampaikan ayat yang kita belajar kepada mereka? Tak ada ramai sangat. Tak apalah. Ini satu fenomena biasa. Tapi sebenarnya tak sepatut. Kenapa kita tak ada kekuatan? Dengar je, terus nak sampaikan. Sebagaimana jin. Ha? Yakin kepada apa? Kita tak yakin pada diri? Dah berapa lama tak yakin lagi? Ni tadabbur dia kena ketuk kepala kita supaya apa? Kalau tak jadi lebih baik pada jin pun jadi macam jin. Bolehkah? Masalahnya bila kita buat terus kan Facebook ke dakwah ke sampaikan, orang yang tengok kita yang Apa dia? Kita tak yang nampak macam orang lain tak ada accept kita nak buat kebenaran. Tapi kita kena buat je. Tak kisah apa nak cakap. Kak bagi persoalan, Kak yang menjawab persoalan. Okey. Kewajipan kita menyampai sahaja ataupun memastikan orang terima? Tak. Sebab itulah kita tak sampaikan, sebab kita suka berandaian. Aku tak cukup ilmu, kalau aku sampai orang tak terima kan? Dah 20 tahun andaian kita. Tengok-tengok suami kita pun tak sampai ayat yang kita belajar kan? Lepas tu kita marah suami, kenapa tak belajar-belajar ni? Abang dah umur 70 kan, bila lagi? Suami pun bagi tahu, kamu dah belajar 10 tahun, bagilah sepatah ayat. Abang pergi sendirilah, abang kan ada kaki. Okey. Jadi nikmat ayat ni, nusarriful ayat, satu nikmat pada kita apa dah? Allah pelbagaikan. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Darda, orang Ansar. Dia berkawan baik dengan Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah lebih awal beriman. Tapi bila dia beriman, ini Quran, kesan Al-Quran. Bila dia beriman, dia tahu siapa yang tak beriman akan masuk neraka, maka dia tak boleh duduk diam. Dia tak boleh tengok kawan dia tak beriman, dan kalau mati dalam keadaan tak beriman akan masuk neraka, dia tak sanggup. Maka dia terus pergi berdakwah pada sahabatnya Abu Darda. Tapi Abu Darda tak beriman, menolak juga. Akhirnya Abu Darda ni antara orang kaya di Madinah. Dia sebelum pergi berniaga ada satu bilik yang ada patung. Jadi sebelum pergi bekerja, dia masuk bilik tu, dia sembah patung. Kalau kita solat apa? Bila nak cari rezeki kita solat apa? Oh, sepakat dah. Okey. Jadi Abdullah bin Rawahah, bila dakwah dia pada sahabat dia tak berkesan, bila Abu Darda dah keluar, dia masuk rumah tu minta izin dengan isteri dia. Kemudian dia masuk bilik yang ada patung, dia pecahkan patung. Kemudian bila Abu Darda balik, isteri dia beritahu, berlaku satu musibah besar. Apa dia? Kawan kamu Abdullah bin Rawahah pecahkan patung kamu, pecahkan Tuhan kamu. Dia jahiliah kan, dia rasa pecah berhala satu kehinaan kepada Tuhannya. Walaupun sahabat baik, tapi sahabat dia buat satu benda yang menghina Tuhan, maka dia pergi cari keluar, cari nak bunuh Abdullah bin Rawahah. Tengah-tengah cari itu, dia terfikir. Apa dia fikir? Dia kata, kalau patung aku ni Tuhan, masa sahabat aku nak pecahkan, kenapa dia tak boleh pertahankan diri? Dia kan Tuhan kan? Orang nak pecah biar aja, rela aja kan?
Tuhan apa? Dengan dia berfikir tu, dia kata, oh, rupa-rupanya yang aku sembah bukan Tuhan. Buktinya boleh dipecahkan oleh siapa saja dan dia tak kata apa-apa pun. Maka asal dia keluar nak cari Abdullah bin Rawah nak bunuh, akhirnya dia keluar nak bagi itu dia nak masuk Islam. Nampak? Itu ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Okey. Kemudian summa, kemudian hum, mereka yasdifun. Apa makna yasdifun? Mereka berpaling. Kenapa Allah beritahu kami pelbagaikan tanda-tanda kebesaran Allah? Lepas tu Allah kata apa? Summa. Kemudian dengan contoh-contoh bukti-bukti yang banyak dan jelas keesaan Allah, tapi mereka tetap berpaling. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Hati mereka keras dan mereka tak beriman bukan sebab tak cukup bukti. Sebab bukti kami dah pelbagaikan. Kami dah bagi macam-macam dalam semua tempat, semua masa ada bukti kebesaran. Tapi kalau mereka tak beriman menunjukkan apa? Bukan tak cukup bukti, bukan bukti tak jelas. Tapi sebab mereka memang tak nak beriman. Okey. Jadi kesimpulan ayat 14 ni Allah nak bagi tahu, Allah kata kalau Allah ambil pendengaran dan penglihatan dan hati kan. Kenapa Allah sebut 3 ni? Kenapa Allah tak kata kalau Allah ambil kaki mereka ke, tangan mereka ke? Kenapa? 3 ni adalah benda yang paling, anggota badan kita yang paling penting, betul? Dan yang kita jaga 3 ni kan? Antara mata dengan kaki kita jaga yang mana? Mata kan? Antara telinga dengan tangan kita jaga yang mana? Kan? Sebab kalau tak boleh melihat, tak boleh mendengar, hidup macam tak ada mana. Dan dalam 3 Allah sebut pendengaran dahulu. Telinga dulu baru mata. Lepas tu hati. Kenapa? Kenapa telinga dulu? Itu berfikir dia gunakan apa? Bukan telinga. Dia guna hati. Tak, ikut susunan. Kenapa Allah sebut telinga dulu baru mata? Dia bila Allah susun sesuatu perkataan mesti ada hikmah je, bukan sembrono. Allah nak bagi tahu antara nikmat telinga dengan nikmat mata, nikmat telinga jauh lebih baik dan lebih besar manfaatnya daripada nikmat mata. Betul? Antaranya apa dah? Mata kita boleh tengok satu arah je. Kalau nak tengok kanan kena berpusing. Betul? Tapi telinga kita boleh dengar semua tak suara? Ke boleh dengar suara beda sebelah kanan aja? Makna telinga sebelah kiri itu pekak lah. Kan? Jadi telinga dia boleh dengar daripada depan, kanan, atas, bawah, kiri kan? Satu. Yang kedua, bila baby baru dilahirkan, yang pertama dia mendengar ke dia melihat? Kan? Sebab itulah bila baby dilahirkan, kita azan ke kita tunjuk video? Kan? Kalau tunjuk video dia tak nampak, betul kan? Mata dia tertutup. Dan kita perasan tak, ramai orang yang alim, yang buta ke yang pekak? Yang buta. Sebab apa? Sebab dia ada anggota badan yang paling bernilai, iaitu telinga. Dan jarang kita tengok orang alim yang pekak. Ada. Sebab bila pekak, dia susah nak belajar. Tapi kalau setakat buta, dia boleh mendengar. Kan? Dan budak, ramai tak budak yang hafiz Al-Quran tapi buta? Ramai kan? Dan ramai tak yang tak buta dan tak hafal Quran? Lagi ramai. Lagi ramai. Ada seorang budak di Mesir tu, umur 10 tahun kan? Dan buta, dia hafal Quran. Saya tengok video dia. Bila orang tanya dia, kamu berdoa tak kepada Allah supaya Allah pulangkan mata kamu? Apa jawapan dia? Aku tak berdoa dan tak akan berdoa supaya Allah kembalikan mataku. Kenapa? Sebab mata aku buta lah, aku boleh hafal Quran masa kecil. Kalau aku tak buta, aku tak boleh hafal Quran. Buktinya apa? Ramai yang celak tak boleh hafal Quran. Apa tak? Nikmat buta mata. Antara buta mata dengan buta hati, mana kita nak? Saya tak nak dua-dua.
Okey. Kemudian Allah kata apa? Qul. Katakanlah. Ara'aitum. Ara'aitum sama makna dia? Engkau perhati mereka in sekiranya atakum telah datang kepada kamu azabullah, azab Allah, baghtatan. Kita dah jumpa sebelum ni baghtatan. Apa makna dia? Minggu lepas. Apa dia? Secara secara mengejut ataupun secara tiba-tiba. Ataupun azab Allah datang secara jahratan, terang-terang. Contoh boleh buka surah Al-A'raf ayat 97 dan 98. 97 dan 98 Al-A'raf. Ayat tu Allah menguraikan apa maksud baghtatan dan apa maksud jahratan. Sembilan 97 dan 98. Ada? Apa maksud ayat tu? Boleh salah seorang baca terjemahan dia? Adik-adik boleh? Boleh, ada terjemahan? Translate bahasa Melayu. Oh, tak boleh? Tak apalah, bacalah bahasa Inggeris pun. Okey. 97 dan 98. Patutkah penduduk negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Malam hari semasa mereka sedang tidur. Ini baghtatan. Mengejut. Terkejut tak? Tengah-tengah tidur kan? Tiba-tiba Allah turunkan azab. Okey. Ayat 98. Atau patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Jahratan, siang hari, secara terang-terang. Boleh? Apa maksud dua ayat tu? Yang surah Al-A'raf 97 dan 98. Apa sebenarnya Allah nak bagi tahu? Azab datang secara mengejut. Kira siang atau malam. Itu keadaan. Tak, itu yang tersurat. Yang tersirat sebenarnya apa mesej Allah nak sampaikan. Ya, tengok, kalau kita tak faham apa yang di sebalik yang Allah nak sampaikan, kita tak rasa apa-apa ayat Quran tu, macam biasa je. Berhati-hati. Tapi sebenarnya ayat 97 dan 98 sebenarnya Allah nak bagi amaran keras kepada siapa? Orang yang kufur, syirik dan buat maksiat. Apa dia? Patutkah mereka ni rasa bersedap hati, rasa aman je walaupun mereka lawan Tuhan, sedangkan Allah berkuasa menurunkan azab secara mengejut. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu salah satu dosa besar ialah bila buat dosa rasa selamat. Ramai tak orang buat dosa tapi dia rasa aman je, ramai tak? Allah bagi amaran. Patutkah kamu lawan Tuhan tapi rasa selamat je, sedangkan Allah boleh turunkan azab bila-bila masa dan secara mengejut. Jadi dosa besar ni ada dua. Satu dosa besar yang nampak, yang zahir, seperti berzina, minum arak, derhaka pada mak bapak. Itu memang kita nampak dan kita tahu. Yang kedua, dosa besar yang batin, yang ramai tak perasan. Apa dia?
Apa dia? Dosa besar yang batin, ramai orang tak perasan. Tak, riba nampak. Riba clear kan? Syirik pun, kita tengok orang syirik sembah berhala. Clear tak? Clear. Bercakap-cakap? Gosip-gosip. Tapi yang gosip mungkin tak sedar sebab dia sedar syok kan. Tapi kita yang nampak, kita perasan tak dia buat dosa besar? Perasan. Ini kita pun tak perasan, dia pun tak perasan. Hasad kita perasan tak kita memang dengki pada orang? Sebab itulah hasad tu ada dua. Min syarri hasidin iza hasad. Ada orang yang dengki tapi setakat dia saja. Itu memang kita tak nampak. Tapi bila iza hasad, dia dengki dan dia betul-betul tunjukkan dia dengki. Itu kita nampak. Tak, dosa besar yang kita tak nampak yang saya sebut tadilah. Dia buat dosa besar dan dia rasa selamat. Rasa selamat pun dosa. Faham tak? Kita biasa kita mengumpat. Kita tahu itu dosa besar. Tapi kita lupa. Ada satu lagi dosa yang kita buat dan kita tak sedar. Iaitu? Apa bukti? Lepas kita mengumpat, kita rasa selamat. Sebab mengumpat kita bersiri. Kan? Besok sambung lagi, betul tak? Kalau kita rasa tak selamat, kita mengumpat lagi tak besok? Tak. Dan banyak lagi lah dosa orang ambil rasuah, ambil riba kan. Itu betul, dosa besar yang nampak. Tapi ada satu lagi. Iaitu, dia buat dosa, dia rasa dia selamat daripada azab Allah. Okey. Kemudian saya nak beritahu di sini, azab Allah ni, sama ada secara tiba-tiba ataupun terang-terang. Cuma saya nak sebut di sini, kata ulama, azab yang paling besar, yang paling dahsyat, apa dia? Saya bagi contohlah, azab yang Allah timpa kepada kaum Samud. Apa dia? Kaum Samud. Fa amma samudu fa uhliku birihin. Allah putar angin, kan? Allah putar kaum Samud dengan angin yang kuat di udara 8 hari 7 malam kan? Kemudian apa lagi? Qarun, Allah binasakan, Allah benamkan dia dengan hartanya dalam tanah. Bani Israel Allah jadikan kera dan babi. Okey. Dalam banyak-banyak azab yang paling dahsyat, yang paling besar, apa dia? Dan azab ni mungkin ada kepada kita. Apa dia? Ialah penyakit apa? Kalau boleh sebut dalil sekali. Oh, tak jadi sebut bila minta dalil. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 22. Surah Az-Zumar ayat 22. Fawailun lil qasiyati, ayat ni panjang saya ambil bahagian tengah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Kemudian ulaika fi dhalalin mubin. Cuba terjemah. Fawailun, maka celakalah. Bila perkataan wail makna binasa ataupun celaka. Tapi nak tahu celaka tu besar ke kecil, kita nak tengok apa? Nak tahu celaka tu besar ke kecil, kena tengok apa? Tengok siapa yang ucapkan celaka tu. Kalau budak kecil ucap pada kita, celaka pakcik, okey tak? Budak 5 tahun, tak ada apa. Kalau mak bapak kita kata celaka, dah teruk. Tapi dalam ayat ni siapa yang kata celaka? Makna hancur lah, masuk neraka. Siapa ni? Lil qasiyati qulubuhum, orang yang keras hatinya. Keras daripada apa? Min zikrillah, daripada berzikir pada Allah. Bahkan Allah kata di hujung, ulaika fi dhalalim mubin. Itulah mereka yang dalam kesesatan
Boleh? Ramai tak perasan dia ada penyakit hati keras. Apa ciri-ciri hati keras? Lagi? Dan antara tanda yang paling jelas ialah bila kita dengar Al-Quran, kita baca Al-Quran, tak rasa apa-apa. Dan jauh sekali daripada menangis. Sebab Allah sebut ciri-ciri orang beriman, bila dibaca Al-Quran pada mereka, mengalir air mata. Bukiyan, kharru, sujadan, wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan terus menangis. Itu ciri-ciri orang yang hatinya lembut. Kita tengok surah Al-Ma'idah. Allah kata orang Najran yang kafir, Nasrani agama, tapi bila kali pertama dengar Al-Quran, wa iza sami'u ma unzila ilaika tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i. Bila mereka mendengar apa yang engkau baca daripada ayat Allah, kamu lihat mata mereka mengalir air mata, spontan terus mengalir. Walaupun dia asalnya kafir. Jadi kita cuba muhasabah diri kita, sepanjang kita baca Quran, kita tadabbur, berapa kali kita menangis? Okey. Dan juga termasuklah keras hati ni susah nak keluar zikir. Susah nak keluar zikir, subhanallah wa bihamdihi. Kadang-kadang bersin pun tak baca zikir. Macam-macam zikir yang sepatut kita amalkan tapi susah. Nak hafal pun susah. Itu tanda-tanda hati kita keras. Sebab itulah bila Allah kata fawailun, Allah nak beritahu apa? Inilah azab. Azab Allah yang sebenar lagi dahsyat daripada yang Allah timpa kepada kaum yang terdahulu. Satu lagi, cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 42. Adakah? Cuba baca ayat tu. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Bukan ayat tu lah. Tak, bukan Kak baca silap, saya silap bagi ayat. Sekejap lah.
tak jumpa. Sorry ya. Maksud ayat tu Allah beritahu apabila mereka berpaling, maksud ayat tu. Apabila mereka berpaling, maka itu adalah disebabkan dosa mereka. Makna apa yang Allah nak beritahu? Sebab dosa Allah hukum mereka berpaling. Jadi azab yang paling besar bukan Allah timpa macam tsunami ke, tak. Azab yang paling besar Allah jadikan hatinya keras dan dia berpaling daripada hidayah. Cakaplah apa dia tak akan dengar. Itu benar bentuk azab. Ada seorang pemuda berkata, dia kata saya tak taat pada perintah Allah, tapi Allah tak hukum pun musibah. Tak ada musibah menimpa saya. Maka Syekh ni kata kepadanya, pernah tak kamu baca Quran? Tak pernah. Itulah azab Allah. Pernah tak kamu rasa menangis sebab dosa? Tak. Itulah azab Allah. Boleh? Okey. Kemudian Allah kata apa? Hal tidaklah yuhlaku dibinasakan kecuali kaum yang zalim. Okey. Allah nak bagi tahu, kamu lihat wahai Muhammad, bagi tahu pada orang musyrikin Mekah, sekiranya Allah mendatangkan azab kepada mereka secara mengejut, secara tiba-tiba, mereka boleh tak elak azab tersebut? Tak boleh. Dan kalau betul Allah azabkan mereka, tidaklah mereka diazab kecuali orang-orang yang zalim. Makna Allah nak beritahu punca azab tu ialah kezaliman. Jadi Allah tak zalim. Sebab Allah kata tidaklah diazab kecuali orang yang zalim saja. Jadi kalau tak zalim tak akan ditimpa azab. Tapi kita pernah dengar tak azab? Satu ayat Quran Allah kata bila Allah menurunkan azab, maka dia akan mengenakan semua sekali, termasuk orang soleh. Kan? Cuba buka surah Al-Anfal ayat 25. Ada, jumpa. Okey. Cuba baca terjemahan dia. Wattaqu, takutlah fitnah. Fitnah di sini ialah azab Allah. Takutlah fitnah azab Allah yang la tusibanna, yang tidak akan menimpa allazina zalamu ni. Ayat ni Allah kata apa? Azab tidak akan menimpa kecuali orang yang zalim. Okey, ayat surah Al-Anfal 25. Takutlah fitnah yang tidak akan menimpa orang yang zalim sahaja secara khusus. Mana orang yang tidak zalim akan ditimpa juga tak azab? Macam mana pula? Yang ni Allah kata yang ditimpa azab hanya orang yang zalim. Surah Al-Anfal pula kata yang tak zalim pun akan ditimpa azab. Siapa ni? Tapi dia soleh, dia beriman, dia pergi umrah, dia kaki masjid. Tak bersuara. Mana dia zalim ke tak? Kalau dia tak zalim, bercanggah dengan ayat ni. Allah kata tidak akan binasa kecuali orang yang. Kenapa dia tak zalim tapi dibinasakan juga? Sebenarnya dia zalim lah. Dia zalim. Tak ada ayat yang bercanggah dengan ayat lain, tak ada. Ya, betul. Tapi bila kita tengok kemungkaran dan kita tak tegur, kita rasa tak kita zalim? Itu dosa apa tu? Dosa besar yang tak nampak. Dan kita biasa dengar tak ayat Quran, kalau selalu ikut kelatan debu saya, Bani Israel dilaknat sebab apa? Sebab mereka zalim ke? Sebab mereka tak mencegah kezaliman? Dia tengok orang buat mungkar, dia buat tak tahu je. Maka Allah kata mereka ni dilaknat. Siapa yang kena laknat? Yang buat zalim ke? Yang tak mencegah? Tak, ayat ni
Allah mengatakan yang dilaknat yang tidak mencegah. Yang tidak mencegah. Yang buat zalim, tak ada ayat yang mengatakan mereka dilaknat. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 78. Saya nak semua baca 78 dan 79. Semua baca dengan tenang terjemahan dia dan boleh faham tak? Sama dengan apa yang saya cakap. Sama ke? Boleh faham? Boleh faham ah? Adik boleh faham? Boleh faham? Okey, boleh cerita sikit. Cerita maksud ayat, jangan baca terjemahan. Kalau baca terjemahan dia belum tentu faham. Cerita yang apa adik faham. Cerita dalam bahasa Inggeris pun okey. Ayat ni kan ayat yang Tak ayat ni. Surah Al-Ma'idah 77 dan 78. Ha? Ada? 78 dan 79. Boleh? Ataupun mak dia wakil. Mana mak dia? Sekarang saya kenal mak dia. Boleh cerita sikit. Dia senang je. Kalau kita faham, kita boleh cerita. Betul tak? Jangan terikat dengan terjemahan. Apa mesej yang Allah nak beritahu? Boleh dek? Saya kalau boleh, saya nak semua pelajar ni. Bukan kalau boleh lah, memang saya nak semua pelajar ni selamat daripada dilaknat oleh Allah. Sebab yang dilaknat ni orang berilmu ke orang tak berilmu? Berilmu. Sebab tu dia kena laknat. Yang buat mungkar tak kena laknat. Sebab biasa yang buat mungkar ni sama ada dia jahil ataupun dia terlupa. Kita tak buat kemungkaran sebab apa? Sebab kita tahu benda tu mungkar. Tapi kita tak tegur. Sebab tu dosa yang tak menegur lagi besar daripada dosa yang buat kemungkaran. Boleh? Boleh dek? Soalan? Tak nak tanya soalan? Saya tak faham. Ha? Wajib haram untuk kita ni menegur kemungkaran tu sampai tahap yang wajib. Sebab kalau kita tak buat, Allah maknanya beban tu adalah pada kita untuk orang yang dalam kesalahan. Sebab Allah akan mendatangkan laknat daripada kita yang tahu tapi kita tak menyampaikan. Tapi okey, betul. Tapi kenapa sampai tak kena laknat? Yang buat mungkar orang lain, yang kena laknat orang lain. Yalah, paling-paling kurang kita tak stopkan. Kita tak buat, Mana-mana lebih besar dosa, buat maksiat ke, tak buat dan tak mencegah. Itu saya nak pelajar faham.
Kenapa sampai kena laknat? Bila sampai kena laknat, dosa tu sangat besar. Dosa apa tak mencegah? Kenapa? Sebab, kenapa berlaku kemungkaran? Sebab kamulah tak cegah. Cuma bayangkan kalau pencegahan berlaku setiap hari, kemungkaran semakin berkurang tak? Tapi kalau kemungkaran dibiarkan, tak ada pencegahan, apa akan berlaku? Dia merebak kadang-kadang dalam rumah kita. Betul? Puncanya apa? Kita yang tahu, memang kita patut dilaknat. Ya. Dia mula-mula satu yang tak mencegah dilaknat sebab kemungkaran berlaku sebab dia tak cegah. Yang kedua, kemungkaran semakin berleluasa sebab dia tak cegah. Yang ketiga, kemungkaran akhirnya akan menjadi satu kebiasaan. Bahkan orang anggap kemungkaran adalah makruf. Dan yang makruf pula, maka bila kita dah lama tak cegah kemungkaran, kita cegah, dia pula kata kita salah. Kami dah buat berpuluh tahun, tak ada siapa cegah. Kamu yang tak tahu, benda yang kami buat ni betul. Betul tak? Puncanya apa? Tak ada pencegahan. Yang isteri Nabi Lut tu, dia kategori tak mencegah atau dia mempromot? Tak, isteri Nabi Lut tu buat kemungkaran. Kemungkaran dia apa dia? Dia menggalakkan Rakan kongsi, partner. dia bersubahat. Ya? Sebab itulah yang kalau kita mengumpat, orang mengumpat, kawan kita mengumpat, kita tak mengumpat, kita duduk sebelah aja. Sama tak dosa kita dengan dosa orang mengumpat? Jadi kita tak mengumpat tapi dapat dosa sama. Baik mengumpat je. Kau macam mana? Tak elakkan sama ada kita tegur ataupun kita bangun. Paling kurang kita selamat. Boleh? Okey, sekarang ayat surah Al-Ma'idah 77, 78 dan 79. Allah nak beritahu apa? Siapa yang tak mencegah, dia kena laknat. Surah Al-Anfal ayat 25, Allah beritahu apa? Musibah itu, azab Allah tidak akan menimpa khusus orang yang zalim saja, tapi akan semua sekali, termasuklah yang tak buat kemungkaran. Tapi yang tak buat kemungkaran tu sebenarnya dia juga adakah zalim? Ya. Apa kezalimannya? Makna ayat ni tepatlah. Semua yang ditimpa musibah semua zalim. Sama ada kamu buat kemungkaran ataupun kamu tak mencegah, dua-dua zalim. Okey. Habis dah? Waktu dah habis ya? Kalau kita rasa ada 15 minit. Oh, ada lagi. Kalau kita rasa kita tak ada kuasa, atau kalau kita nak mencegah akan daripada menggerakkan itu backfire. Boleh tak kita dalam keadaan kita betul, kita just benci Maknanya kita tak buat apa-apa, dalam hati je, boleh? Sejak bila tu dalam hati je? Tak, Nabi tengok kaedah mencegah kemungkaran. Nabi kata, siapa sahaja, Nabi tak sebut ustaz, Nabi tak sebut ulama, siapa saja, selagi kamu Islam. Yang kedua, ra'a munkaran, melihat apa saja kemungkaran, maka step pertama kena cegah dengan tangan. Apa maksud tangan? Kuasa. Kalau pemimpin, tarik lesen lah, kan? Tapi tak tambah lesen ada. Okey, kalau kita, kuasa kita sebagai ubat, apa dah? Rampas. Okey, kalau tak mampu, ataupun kita memang tak ada kuasa, step yang kedua, iaitu cakap dengan ilmu. Cuma cakap tu kena ada hujah lah. Dia kadang-kadang orang tak dengar kita cakap sebab apa? Dia dengar kita bukan mencegah kemungkaran, dia dengar kita membebel. Ayat sama je kan. Kenapa tak salat kan? Jadi kita pun kena bawa hujah daripada Quran dan hadis. Kalau tak mampu kita bercakap, ataupun kita bercakap orang tak dengar, yang ketiga, barulah yang ketiga. Apa dah? Benci. Tapi kalau kita benci, boleh tak dalam keadaan kita benci, kita juga duduk bersama kemungkaran? Tak boleh. Tanda kita benci, kita menjauhkan diri. Jangan duduk bersama. Ya. masih dia berhati keras baca ayat. Ya. Macam mana apa nama? Okey.
Okey, pernah dengar ayat wa ma alaina illal balaghul mubin? Pernah dengar? Surah apa tu? Ayat apa? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Surah Yasin lah. Tak pernah baca. Biasa baca surah Yasin. Ada kan adik? Dalam surah Yasin, wa ma alaina illal balaghul mubin. Apa makna? Tidak wajib ke atas kami melainkan hanya menyampaikan. Full stop. Dah sampai tak? Dah. Dia tak nak dengar, itu bukan urusan kita. Yang masalah kita ni, kita melampau kan. Yang bukan urusan kita pun, kita kita pening stres tu. Kamu ni degil lah, aku dah cakap berapa kali lah. Bila orang tak nak dengar cakap kita rasa stres. Sebab kita nak dia dengar. Tak. Tugas kita menyampaikan je. Bila dia tak dengar, itu masalah dia. Relax je. Cuma ulama bagi kaedah, kalau kita tahu, orang tu dah tahu benda yang dia buat mungkar, dan ada orang dah peringatkan, tapi dia tak dengar juga, tak payah tegur dah. Apatah lagi kalau kita tegur menyebabkan backfire kan. Dia mungkin putus hubungan, dia lagi mengamuk ke, tak payah dah. Cukup. Okey? Doa. Doa sebenar kepada saudara kita yang Islam, sunat ke wajib? Sunat ke wajib? Wajib. Jadi saya pun pelik kadang-kadang kita doa je lah. Memang kita wajib berdoa. Apa keadaan saudara kita, baik ke, beriman ke, tak beriman ke, sihat ke, wajib kita berdoa. Dalilnya apa? Setiap orang wajib berdoa pada saudaranya. Kalau tak berdoa, sebenarnya tanda dia tak beriman kepada Allah. Surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Allah kata apa? Wallazina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sadaqu bil iman. Orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa semua saudara kami. Yang hidup, yang mati, semua ampunkan. Bila kita tak berdoa, kita ada rasa apa? Kita tak berdoa pada semua saudara kita. Tambah-tambah yang tak bayar hutang pada kita. Itu tanda apa? Kita ada rasa tak suka. Nabi kata apa? Kamu tak beriman. Sehinggalah kamu sayang pada saudara kamu sebagaimana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Susah, memang susah. Okey, ada soalan? Tadi saya cakap yang kita hanya untuk menyampaikan. Jadi yang kepada orang-orang zalim yang buat mungkar ni, jadi kita kena hentikan atau kita hanya sampaikan message. Okey. Tengok keadaan, kita ada kuasa tak? Kalau kita duduk tahap pertama ada kuasa, kita wajib bukan setakat cegah tapi kena hentikan. Contoh anak kita main game kan sampai tak solat. Jangan kata berhentilah tu, dia tak dengar kita buat tak tahu, salah. Sebab kita tahap ada kuasa boleh rampas. Paksa dia suruh pergi solat. Tapi kalau anak jiran boleh tak? Tak boleh. Okey. So kalau anak jiran tu Anak jiran mak dia lah, dia ada mak kan? Mak bapak dia lah. katalah benda yang dia buat tu, anak dia buat tu lebih serius daripada main game. Ada soal isu haram yang sumbang ke apa. Jadi kita sebagai jiran dia, kita patut kat tahap mana? Okey, dia balik pada saya cakap tadi. Kalau kita tahu bahawa dia tahu benda tu salah dan dah ada orang tegur tapi dia tak dengar juga, cukup. Tapi kalau kita tahu dia memang jahil, zero, tak tahu apa-apa, maka wajib kita sampaikan. Ambil nombor telefon dia, PM. Sebab nak berdepan takut kan. PM je lah. Okey, boleh Jadi surah apa yang menunjukkan, surah apa, ayat apa yang menunjukkan siapa yang zalim Allah akan binasakan? Surah apa? Tak, surah ni lain, kita baru belajar ni. Wa hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Kan? Baru belajar ni. Nanti saya tanya pula minggu depan ni. Okey. Surah apa, ayat apa yang menunjukkan bila Allah timpakan musibah, Allah
tak akan timpa kepada orang yang buat kezaliman dan kemungkaran sahaja, tapi yang tak mencegah pun Allah akan pukul rata semua. Surah Al-Anfal ayat 25. Surah apa, ayat apa yang siapa yang tak mencegah kemungkaran, dia akan dilaknat oleh Allah walaupun dia adalah bangsa yang mulia. Yang Allah laknat tu siapa? Bani Israel. Bani Israel dengan Bani Melayu mana lebih mulia? Kenapa? Sebab kebanyakan para nabi daripada, ada tak nabi daripada Bani Melayu? Tak ada. Allah nak bagi pengajaran, walaupun kamu daripada keturunan mulia, walaupun kebanyakan nabi daripada kamu, itu tak menghalang untuk kamu dilaknat oleh Allah. Bila? Bila tak mencegah kemungkaran. Okey. Boleh? Ada soalan lain? Dia bila ayat kita faham, ini yang jadi macam jin ni. Jin tak boleh duduk diam. Dia rasa macam berdosa je kalau dia tak sampaikan. Dan dia rasa pentingkan diri. Adakah aku seorang nak masuk syurga? Saudara mara aku, sepupu, aku pentingkan diri. Itu bukan sifat Islam. Okey? Satu soalan Ustaz. Ustaz cakap tadi kalau sepatut kita ni kalau dengar ayat Quran, kita patut menangis kan? Tapi kalau kita tak menangis sebab kita tak faham, macam kita kan tak faham bukan bahasa kita. Okey. Kalau kita tak menangis sebab tak faham, kita dah tahu sebab tak menangis sebab tak faham. Hilangkanlah sebab tu. Belajarlah. Betul tak? Kalau kita tengok drama ataupun filem Hindustan, sedih. Tapi kita tak sedih. Kita risau tak? Orang keliling kita semua menangis. Kita seorang tak menangis. Kita rasa sedih tak? Apa masalah aku ni? Ataupun Lepas tu tengok pula Maharaja Lawak, semua gelak, kita seorang tak gelak. Kita rasa pelik tak kita? Aku tak ada deria rasa ke? Betul tak? Tapi bila kita baca Quran tak rasa apa-apa, kita tak rasa pelik. Itu menunjukkan apa? Hati dia keras lah tu. Hati dia keras. Ada seorang pemuda, dia solat, imam menangis. Dia cuba nak menangis, tak boleh. Lepas tu orang sebelah menangis pun tak boleh juga. Dia cuba nak menangis. Last sekali masa sujud dia menangis. Jadi dia beritahu pada, lepas solat dia beritahu pada Syekh, aku tak tahulah kenapa aku tak boleh menangis. Bila imam menangis aku tak menangis. Orang sebelah kanan kiri aku menangis, aku tak boleh menangis. Tapi bila aku sujud aku menangis. Jadi Syekh tanyalah, kenapa sebab kamu menangis bila sujud? Sebab apa? Bukan sebab imam menangis, bukan sebab faham ayat Quran, tapi sebab aku sedih, aku tak boleh menangis. Okeylah. Kita pernah tak sedih sebab baca Quran 10 tahun tak menangis? Pernah tak sedih dan menangis sebab tak boleh menangis? Kita kalau tengok cerita hero kena belasahkan, 3 kali tengok, 3 kali tak sedih, pergilah cek kat doktor kan? Ada masalah lah tu. Okey, saya nak sebut hati keras. Ulama bagi cara, tips untuk melembutkan hati. Ini kena, dia tak ada cara melainkan ini je. Pertama, wajib baca Quran dengan tadabbur. Quran saja syifa kepada hati yang keras. Kamu tak payahlah pakai daun bidara ke jampi apa, memang tak akan lembut. Ambil air, lepas tu baca Yasin, lepas tu bagi minum, tak lembut. Kalau dengan cara tu je boleh lembutkan hati, Abu Jahal dah lama Nabi lembutkan hati dengan ayat Yasin. Yang kedua, dengan sentiasa mulut berzikir. Jangan malah nak hafal zikir. Buku saya 72 doa dan zikir harian, hafal dan baca setiap hari. Setiap munasabah ada doa dia. Hujan, bila kita buat baik pada orang kita, bila kita bersin, bila petir, bila keluar, semua ada doa. Biasakan zikir itu. Mulut basahkan dengan zikir. Yang ketiga, berkawan dengan kawan-kawan yang baik, yang beriman, yang selalu ingatkan kita pasal akhirat, selalu ingat kita pada kematian. Sebab kadang-kadang hati kita keras. Sebab apa? Kawan-kawan kita tiap hari cerita bab dunia je, betul? Kita nak berjalan pasal melancong, pasal makan, macam-macam. Yang keempat,
kena selalu ziarah orang-orang miskin, anak yatim, dan bantu mereka. Sebab dengan kita rahmat kepada golongan ini, kita akan lembut hati. Lepas tu ada seorang lelaki, dia mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, hati aku keras. Nak buat macam mana?" Nabi kata apa? "Pergi cari anak yatim, sapu kepala dia, bagi makan." Itu kaedah daripada hadis sahih. Sebab bila kita ziarah orang miskin, kita tengok kan keadaan rumah dia, rupa dia. Kalau transfer tak nampak. Transfer pada akaun orang miskin, kita tak akan rasa, betul? Nabi kata pergi ziarah, pergi tengok. Duduk dalam rumah orang miskin, bagaimana dia susah hidup, berpuluh tahun, kadang-kadang elektrik tak ada, tandas tak ada. Hati kita meruntun dan kita akan menangis. Okey? 4. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita Kalau jiran-jiran kita yang bukan Islam kawan baik, ada yang menjadi tanggungjawab kita juga untuk bijak kepada orang yang bukan Islam. macam mana? Jiran yang bukan Islam. Kawan baik semua, tapi masa jiran, adakah menjadi tanggungjawab kita juga untuk berbincang dengan ayat-ayat Al-Quran? Okey, soalan dia, kalau jiran kita bukan Islam, adakah tanggungjawab kita berdakwah pada dia kan? Sebenarnya saya jawab dari segi logik lah. Kalau kita tengok orang kafir jatuh longkang, kita nak biarkan ataupun nak bantu? Kenapa nak bantu? Dia kafir kan? Biarlah dia jatuh. Kenapa nak bantu? Ha? Oh, kemanusiaan. Okey. Antara dia jatuh longkang dengan dia jatuh lubang neraka, yang mana patut kita bantu? Subhanallah. Jadi sepatut secara logiknya, soalan tu tak payah tanya kalau kita ada rahmat dalam hati. Satu. Yang kedua, yang Nabi dakwah semua asalnya orang kafir, betul tak? Semua orang kafir. Dan daripada yang kafir itulah menjadi generasi yang terbaik, yang tak akan berulang selama-lamanya. Dan kita ni lahir Islam tapi tak jadi yang terbaik. Sebab apa? Bila kita lahir dalam Islam, kita ada penyakit. Penyakit apa? Kita macam berada di zon selesa. Aku dah Islam, aku dah solat, aku dah tutup aurat kan. Jadi kita akhirnya tak kisah pada jiran kita ataupun orang kafir. Okey. Cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم